Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertamanya suka saya tekankan sama ada kepada pihak Sisters English Islam ataupun kepada pihak-pihak lain, termasuk UMNO dan Barisan Nasional berhubung dengan hukum hudud yang bakal akan dilaksanakan di negeri Kelantan dan juga insya-Allah akan dilaksanakan di Malaysia sekiranya kemenangan diberi dalam pilihan raya yang ke-13. Perkara yang pertama, mesti kita kena faham bahawa hukum hudud adalah satu peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hukum yang datang daripada Allah sudah pastinya mempunyai kebaikannya, ada hikmahnya, dan dia tidak boleh dicabar oleh mana-mana peraturan yang ada di dalam dunia. Sebab itu sejarah pelaksanaan hudud ini apabila dilaksanakan bermula daripada zaman Rasulullah sehingga kepada akhir khilafah Islamiah, hukum Islam ataupun syariat Islam yang dilaksanakan di zaman itu berjaya membentuk keamanan di peringkat nasional maupun di peringkat internasional, dan dia ternyata terbaik berbanding dengan sistem yang diamalkan sebelum daripada itu, sama ada sistem jahiliah, sistem yang diamalkan di Rom, di Parsi, di Yaman, yang semua sistem yang diamalkan itu tidak berjaya membendung jenayah. Tetapi dengan pelaksanaan syariat Islam yang ada di dalamnya hudud, qisas dan ta'zir ini, ternyata bahawa peraturan ini dapat menyelesaikan isu jenayah, memberi gambaran kepada kita bahawa Islam ini agama yang sempurna. Dan insya-Allah pelaksanaan hudud dalam konteks Malaysia ini kita yakin akan menyelesaikan masalah yang tidak boleh diselesaikan sehingga sekarang. Jenayah yang semakin hari semakin membimbangkan dalam negara kita sudah cukup memberi gambaran bahawa sistem yang dicipta oleh manusia ini gagal, dan umat Islam ataupun seluruh masyarakat dalam negara kita tidak mempunyai pilihan yang kedua dan yang ketiga. Kita ada satu pilihan saja, iaitulah kita kembali kepada syariat Islam. Dan kita yakin syariat ini adalah syariat yang begitu adil. Ada beberapa pihak yang menuding jari, menuduh bahawa hukum hudud ini berlaku kezaliman, berlaku kekerasan dan sebagainya. Sebenarnya orang yang bercakap dalam perkara ini, mereka terlalu jahil dengan syariat Islam itu sendiri, dan mereka ini menutup sebelah mata ketika menilai pelaksanaan hudud di kalangan masyarakat, terutama sekali masyarakat majmuk. Sebab itu apa yang kita tegaskan di peringkat Pakatan Rakyat, kita bagi jaminan bahawa hudud akan dilaksanakan kepada masyarakat Islam, dan masyarakat bukan Islam ini mereka boleh pilih. Sekiranya mereka berminat dengan mahkamah syariah, mereka boleh pilih mahkamah syariah, dan kalau mereka tidak berminat, maka mereka boleh memilih mahkamah sivil. Ini bagi masyarakat bukan Islam. Adapun masyarakat Islam, mereka tidak dibenarkan memilih, kerana orang yang dibicarakan di mahkamah syariah mengikut hukum Islam, apabila mereka mati, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bicarakan mereka di padang mahsyar. Tapi kalau umat Islam dia tidak mengikut syariat Islam, tidak dijatuhkan hukuman sebagaimana yang ditetap oleh Allah, maka mereka ini sebenarnya yang berlaku kezaliman. Di dunia mereka akan dipenjara, mereka akan didenda, tapi bila mereka mati, mereka sekali lagi akan dibicara di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini adalah sebenarnya satu kezaliman, dan sebab itu Allah menegaskan dalam Al-Quran dalam 3 ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun faulaika humul fasiqun.
Zalim ini iaitulah zalim, manusia tidak akan bebas daripada dosa sekiranya mereka tidak dihukum mengikut mahkamah syariah. Seterusnya berhubung dengan isu bercanggah dengan perlembagaan negara. Perlembagaan negara ini satu perkara yang ditafsirkan dengan cara yang berbagai-bagai. Ada pihak mengatakan hukum hudud tidak boleh dilaksanakan mengikut perlembagaan yang ada sekarang, tetapi di sana ada pakar-pakar perundangan seperti Profesor Dr. Aziz Bari yang mengatakan bahawa pelaksanaan hukum hudud ini tidak perlu kepada pindaan perlembagaan. Jadi menggambarkan kepada kita pentafsiran ini pentafsiran yang berbagai-bagai, dan bagi PAS kita yakin sekiranya masyarakat ini nak balik kepada Islam, maka perlembagaan negara ini tidak akan menghalang mereka untuk melaksanakan Islam di dalam negara kita. Itu satu aspek, dan kita rasakan aspek perlembagaan ini merupakan aspek yang tidak perlu kita bincangkan kerana perkara ini adalah perkara yang boleh ditafsirkan mengikut cara yang berbagai-bagai. Pokoknya dia bergantung kepada pemerintah di dalam negara. Kalau pemerintah dalam negara nak melaksanakan Islam, maka perlembagaan negara ini tidak menghalang mereka untuk melaksanakan Islam. Apa yang kita nampak bukan masalah perlembagaan, tapi yang kita nampak iaitulah kerajaan yang dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional ini, mereka tidak mahu balik kepada syariat Islam, kepada peraturan yang ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ingin saya komen lagi berhubung dengan ada pihak yang menuduh seolah-olah apabila hukum hudud ini dilaksanakan, maka wanita-wanita akan diketepikan dan berlaku seolah-olah satu kezaliman kepada golongan wanita. Sebenarnya orang yang menuduh ini, mereka telah pun meletak satu tanggapan yang serong terhadap syariat Islam. Kalau mereka melihat dengan cara yang baik, mereka tidak akan mengatakan wanita ini diketepikan. Bahkan mereka mesti menyebut bahawa wanita ini diberi satu penghormatan yang tinggi oleh Islam. Sebab kalau kita nak berhujah wanita ini diketepikan dalam masalah saksi, sebagai contoh, saksi ini adalah golongan yang akan dipanggil oleh pihak mahkamah, akan ditanya, disoal oleh pihak mahkamah, sekaligus seorang yang dikatakan saksi ini dia punya martabat dia akan jadi turun. Sebab itu kita lihat Perdana Menteri selalu suka untuk menjadi saksi, kerana bila dia datang ke mahkamah, standard dia sebagai Perdana Menteri dia akan turun. Begitu juga menteri-menteri, dia akan turun. Jadi orang mengatakan bahawa saksi kalau tidak dipanggil di mahkamah ini seolah-olah satu penghinaan. Saya cukup tidak bersetuju. Bagi saya, untuk mengelak seseorang daripada menjadi saksi ini merupakan seorang yang diberi penghormatan. Sebagai contoh yang di Pertuan Agong, sultan-sultan dalam negara kita ini, mereka tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi dalam mahkamah kerana kedudukan mereka yang begitu tinggi. Jadi sebab itu Islam meletakkan wanita ini, bukan secara mutlak wanita tak boleh jadi saksi. Wanita juga boleh jadi saksi di dalam mahkamah syariah, di dalam mahkamah Islam. Tapi dalam beberapa kes yang membabitkan zina dan sebagainya ini, wanita ini seboleh-bolehnya diketepikan daripada menjadi saksi, kerana wanita ini mempunyai fitrah. Islam yang memahami fitrah wanita yang lembut, yang pemalu ini, takkanlah seorang wanita yang lembut, yang pemalu begini nak dipanggil dalam mahkamah, dan bila dipanggil dia mesti menceritakan daripada A sampai Z dalam masalah zina. Satu benda yang tidak munasabah, seorang muslimah, seorang wanita nak bercakap macam mana berlakunya zina daripada A sampai Z. Disebut benda-benda yang ni. Sebab itulah Islam meletakkan bahawa kes yang membabitkan zina mesti di kalangan orang lelaki, seorang lelaki. Sekiranya tidak ada orang lelaki, maka dia boleh, tapi dengan dua orang wanita.
dua orang wanita. Jadi ini adalah satu penghormatan yang diberi oleh Islam kepada wanita yang tidak diberi di dalam mana-mana ideologi manusia sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Jadi sebab itu saya menolak tanggapan yang mengatakan Islam ini mengenepikan golongan wanita. Kemudian yang kedua berhubung dengan masalah tuduhan yang mengatakan hudud ini satu hukuman yang keras, satu hukuman yang kejam. Ucapan yang seumpama ini tidak sepatutnya keluar daripada mulut seorang Muslim. Sebab kalau kita mengatakan hukuman hudud ini kejam, bermakna kita menuding jari, menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kejam. Sebab Allah yang mencipta hukum hudud dan Allah yang maha mengetahui bahawa hukum hudud ini merupakan hukum yang paling sesuai dengan jenayah yang berlaku pada hari ini. Saya kira cukup kalau saya buat satu misalan ataupun satu contoh yang mudah kita fahami. Negara kita yang tidak melaksanakan hudud, qisas dan ta'zir, tidak melaksanakan syariat Islam, berlaku dalam negara kita kes pembuangan bayi yang cukup membimbangkan. Ada bayi yang kita tengok dalam internet yang duduk dalam sungai, ada yang duduk dalam perigi, ada yang digilis oleh kereta, ada yang duduk dalam tong sampah, ada yang dimakan, dibaham oleh binatang seperti anjing dan sebagainya. Ini adalah satu kezaliman. Anak-anak ini dia tidak berdosa, satu kezaliman. Dia mati sampai ke tahap mati. Hukum hudud ini dijatuhkan kepada pengzina, iaitulah ibu bapa. Bila kita sebut pengzina, ini adalah orang yang bersalah, yang melakukan persetubuhan tanpa syarat. Jadi kalau dihukumkan kepada ibu dikatakan kezaliman, tiba-tiba anak yang dibuang tidak dikatakan kezaliman, saya rasa kenyataan ini tidak profesional. Islam ambil untuk membela orang yang tidak berdosa, untuk membela anak-anak supaya ianya tidak dibunuh, supaya ianya tidak dibuat. Dan kita menganggapkan bahawa perzinaan ini merupakan penyakit yang serius dalam masyarakat. Kalau seorang yang kecil manis yang boleh mengganggu kesihatan untuk seorang individu, doktor boleh potong kaki dia, boleh potong tangan dia, kerana ini untuk menjaga keharmonian anggota yang lain. Zina ini merupakan penyakit kepada masyarakat yang besar. Kecurian begitu juga penyakit kepada masyarakat yang besar. Itu pun sukar bagi Islam untuk potong tangan, untuk rejam, kecuali apabila mencukupi syarat, mencukupi syarat-syarat yang begitu ketat dalam Islam. Sebab itu sebelum kita menuduh, kita kena tengok fakta sejarah. Kalau dalam sejarah Islam, bagaimana pelaksanaan hudud yang memakan masa kurang lebih 1000 tahun, zaman pemerintahan Islam yang begitu lama. Kita tengok kes yang dijatuhkan hukuman hudud yang disebut oleh para alim ulama, khilaf antara 9 kes dengan 7 kes saja dalam tempoh yang begitu panjang, dalam dunia yang begitu luas, hampir 2/3 daripada dunia. Memberi gambaran kepada kita bahawa kalau kita nak gambar, bila sebut hudud, kita nampak potong tangan, potong kaki. Ini satu tanggapan yang tidak benar. Potong tangan dan potong kaki ini merupakan jalan yang paling akhir di dalam Islam. Jalan yang paling akhir. Tidak ada jalan yang kita boleh elak. Kerana hakim dalam mahkamah syariat, bila berhadapan dengan penjenayah, beza dengan hakim dalam mahkamah sivil. Hakim dalam mahkamah syariah, dalam kepala dia, dia mesti meletakkan cara mana dia nak membebaskan penjenayah. Sekiranya tidak ada jalan, baru dijatuhkan hukuman. Berbanding dengan mahkamah sivil. Mahkamah sivil ni bila mari penjenayah, dia akan fikir macam mana untuk dijatuhkan hukuman. Dalam Islam, macam mana dia nak bebaskan ini. Sekiranya tidak ada jalan untuk dibebaskan, baru dijatuhkan hukuman. Ini rahmat yang ada dalam Islam. Sebab itu hukuman-hukuman yang ada dalam Islam sebenarnya, hukuman yang ada di dalam perundangan sivil lebih teruk. Umpamanya hukuman tembak,
hukuman digantung sampai mati, hukuman dibunuh melalui kursi elektrik dan sebagainya. Ini semua hukuman-hukuman yang jauh lebih zalim. Jadi sebab itu kita kena faham bahawa undang-undang ataupun syariat yang datang daripada Allah ini merupakan satu syariat yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan rahmat. Dan negara Islam ini merupakan negara yang cukup adil, negara yang akan memberi kesejahteraan kepada rakyat, kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan saya nak menyeru kepada mana-mana pihak yang kabur dengan masalah pelaksanaan syariat Islam ini, supaya mereka lebih terbuka dan mereka dikenaki bermuzakarah, berbincang dengan para alim ulama, dengan golongan-golongan yang memahami perkara ini, supaya kita dapat menilai sesuatu ini dengan cara yang adil, cara yang benar-benar profesional. Kita jangan sekali-kali bawa satu perkara ini dengan hati yang sempit, dengan dada yang tidak terbuka dan tanpa dibantu oleh maklumat-maklumat ilmu yang lengkap.